Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pelajar. Sekarang ni dalam video ni saya nak buat briefing tentang projek yang dijual. Kita telah buat projek yang kedua sebelum ni, tapi saya tak sempat bagi markah. Saya harap semua projek-projek tu telah disimpan dengan baik. Dan kalaulah ada dalam bentuk soft copy, minta email kepada saya. Okey, projek tu jadi boleh simpan, saya boleh simpan, saya boleh bagi markah terlebih dahulu. Kalau tak ada, maksudnya balik nanti ke kampus, barulah kita akan collect assignment yang kedua tu. Okey, saya harap juga di mana saja pelajar ada, minta supaya menjaga keselamatan, menjaga kesihatan semestinya. Okey, sebagai briefing projek yang ketiga, projek ketiga ini adalah anthropometric dan ergonomik. Anthropometric dan ergonomik ni saya boleh tengok pada video lecture saya nanti. Okey, untuk assignment yang ketiga dibahagikan kepada dua, iaitu task 3A dan task 3B. Task 3A lebih fokus kepada report and compilation lah. Okay, dan task 3B adalah untuk drawing dan model. Okey, saya ada buat sedikit adjustment dengan projek yang ketiga ni. Di mana projek ketiga ni sepatutnya kita buat sewaktu kita pergi ke IKEA, lawatan IKEA, tapi disebabkan oleh tidak sempat, maka ataupun tidak boleh dibuat, jadi kita nak adjustkan. Okey, projek yang untuk task 3A ini pelajar dikehendaki untuk mencari satu gambar, okey, ataupun pelajar boleh mengambil gambar bilik masak sendiri. Tapi pelajar mesti menilai bahawa gambar biliknya ataupun rumah itu adalah satu ruang interior yang standard, yang cantik dan sebagainya. Okay, boleh tengok pada kualiti gambar-gambar yang boleh didapat dalam magazine dan sebagainya. Ataupun untuk lebih mudah, boleh cari satu gambar yang lengkap yang ada di dalam magazine dan sebagainya. Okay, ini adalah projek individu. Okay. Daripada gambar tu nanti saya akan tunjukkan satu proses macam mana nak menyiapkannya. Yang kedua, selepas pada dapat gambar, pelajar kena lihat dan list down all the activities yang terdapat di dalam ruang yang dipilih. Maksudnya bukan buat satu rumah, hanya memilih satu ruang di dalam rumah itu. Jadi contoh kat sini pelajar diminta, katalah contohnya memilih bedroom. Jadi pelajar kena list down all the activities yang ada dalam bedroom. Contohnya macam dressing, pakai baju dan sebagainya, tidur. Jadi aktiviti itu dan juga apa keperluan perabot dia. Contohnya untuk tidur, keperluannya adalah katil dan sebagainya lah. Dan juga benda-benda lain yang ada di dalam tu. Jadi saya nak tengok sejauh mana pelajar observe dan faham tentang keperluan aktivitis dan keperluan perabot yang ada di dalam tu. Mungkin juga mungkin lampu kalau dapat. Okey. Dan pelajar juga diminta untuk saya akan bekalkan buku anthropometrik dan ergonomik. Jadi pelajar diminta supaya photostat ataupun kopi daripada soft copy buku yang saya bagi, buku anthropometrik ergonomik, mengambil ukuran berdasarkan ruang yang dipilih, dimasukkan sekali di dalam report. Okay. Dan secara detail contohnya saya akan bagi di dalam video yang lain. Okey, itu adalah dan tadi report tu dibuat, maksudnya compilation tu di dalam A4 paper. Okey, boleh menggunakan komputer dan print dalam A4 sama ada landscape ataupun portrait,
bebas. Okey, faham Itu untuk anthropometric dan ekonomik untuk task 1. Untuk task 2, adalah untuk drawing, untuk melukis plan dan section. Okey, mungkin ini adalah lukisan teknikal pertama yang perlu dilukis oleh para pelajar. Jadi jangan risau, jangan takut, sebab saya punya expectation tidaklah seperti semester 2 ataupun projek final. Sebabnya semua tidak belajar lagi tentang bagaimana nak melukis plan dan section yang betul. Malah saya rasa untuk simbol dalam lukisan seni bina pun tidak sempat belajar lagi. Tetapi apa yang saya hendaki di sini, saya akan bagi contoh pelajar dikehendaki sedaya upaya untuk bukan meniru tetapi mengambil reference daripada contoh yang saya berikan tadi. Okey. Okey, lukisan macam mana nak melukis plan, nanti saya akan bagi contoh-contoh untuk nak melukiskan plan. Okey, dan juga section lah. Okey. Okey, yang menjadi masalah bagi pelajar saya rasa adalah untuk mendapatkan dia punya peralatan melukis, T-square, set square dan sebagainya. Kalaulah pelajar boleh dapat sekurang-kurangnya ruler, maksudnya ruler yang ada roda, itu pun dah cukup baiklah. Kalau setidaknya atas kreativiti masing-masing, jadi terpaksalah melukis plan dan section itu. Okey. Tujuan dia bukan pasal plan dan section, tetapi tujuan di dalam task yang kedua ini adalah macam mana para pelajar dapat membaca scale ruler. Maksudnya melukis menggunakan scale yang betul. Okey. Dan kena jadi kena dapatkan juga scale ruler. Sekiranya tidak dapat juga untuk scale ruler, boleh menggunakan pembaris yang sedia ada, hingga pembaris yang 1 cm, 2 cm tu. Dan saya akan ajar macam mana untuk menjadikan dia sebagai scale ruler. Nah, itu dalam video yang lain. Okey. Jadi untuk assignment yang kedua ni kena dalam satu A3 kalau dapat. Okey. Kena lukis layout plan dan section dalam satu A3 yang lain. Okey, itu saja untuk dua drawing tadi. Dan seterusnya, daripada dua drawing yang tadi, pelajar dikehendaki untuk membuat model. Walaupun dalam keperluan ni adalah white mockup model, menggunakan sepatutnya mounting board lah. Tetapi di dalam hal dan kekangan yang kita ada ni, pelajar dibolehkan untuk membuat dengan apa sahaja board, tetapi harus satu color. Okay. Setidak-tidaknya mungkin boleh mengambil kotak, buat mockup model menggunakan kotak, tetapi mesti to scale. Maksudnya dia mengikut pada skala yang ada pada drawing yang dilukis. Saya harap para pelajar jelas tentang apa yang perlu dibuat. Okay. Berdasarkan video ni nanti kita akan berjumpa. Dan maksudnya kita akan jumpa secara online. So boleh tanya soalan dengan saya pada ketika itulah. Okey. Sekian dahulu, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ini adalah slide contoh step yang perlu diambil oleh para pelajar. Boleh tengok pada contoh ni lah. Contohnya kalau kita tengok dekat sini, step yang perlu diambil untuk yang pertama sekali adalah choose a space. Ini yang pertama. Okay. Lepas tu yang kedua, memilih gambar. Ini saya cerita tadi kan dalam yang slide yang pertama. Lepas tu
selepas pilih gambar, based on yang foto ni tadi, pelajar dikehendaki untuk list down all the activities in the space. Selesai yang ni, seterusnya identify the design element yang berkait dengan aktiviti tadi. Seperti contoh dia, aktivitinya tidur. Jadi dia punya keperluan dia adalah katil, bedside table dan sebagainya. Clear yang tu. Dan seterusnya, based on buku yang saya bagi nanti, so keluarkan maklumat berkenaan dengan aktiviti ni tadi. Cari yang berkait dan photo state ataupun buatlah macam mana. Benda tu perlu diletakkan dalam report. Daripada semua maklumat tu tadi boleh dimasukkan dalam table, dalam bentuk jadual, ataupun kalau ada kreativiti lain pelajar boleh buat, saya benarkan. Selepas pada dalam table tu, lepas tadi saya tunjuk dia punya contoh dia. So pelajar kemudiannya dikehendaki untuk redraw dia punya diagram yang berkaitan. Dan seterusnya selesai, terus submit dalam bentuk PDF dan submit online dekat Island. Itu selesai. Faham Itu adalah step yang perlu diambil oleh para pelajar. Itu saja. Kita cuba tengok kalau proses. Dalam slide yang seterusnya ini adalah contoh report yang perlu dibuat oleh para pelajar lah. So kat sini dia punya requirement report adalah macam ni. Ada front cover. Kat front cover tu ada nama pelajar, merchant chart, UiTM logo, UiTM name. Maksud kita sini adalah Jabatan Seni Budaya Dalaman UiTM Perak. Yang ni title adalah Anthropometric dan Ergonomic Arrangement tu, mana satu ke atas dan ke bawah itu ada UiTM logo di muka kat sebelah atas. Itu bergantung pada kreativiti pelajar lah. Table of content tadi berdasarkan tadi arrangement tu. Boleh juga kalau kata pelajar nak buat introduction. Introduction ni nyatakan sikit anthropometric tu apa, boleh dapatkan maklumat tu di dalam reference mana-mana lah. Ringkas saja dalam satu muka surat dan gambar. Full page maksudnya kalau A4 tu is full page. Kalau nak letakkan nama, bilik tidur dan sebagainya boleh letak. Dalam introduction tadi boleh cerita juga tentang satu, berkenaan dengan assignment, anthropometric dan ergonomic. Yang kedua, berkenaan dengan ruang yang dipilih. Maksudnya boleh cerita sikit bedroom. Kalau tak bedroom tu apa maksudnya, dan dia punya keperluan yang lain lah yang berkaitan dengan bedroom tadi. Lepas tadi gambar, ada table yang saya tunjuk dalam contoh. Kita bagilah. Dan kemudiannya kesimpulan, conclusion dan references. Boleh macam itulah. Ini adalah contoh untuk report lah. Saya bagi ringkas, tapi submissionnya atas kreativiti pelajar lah.